Hi everyone, welcome to my channel. I am Mr. Supertech So. In my channel, you will be learning some new skill from Malay language and English language. Without wasting much time, let's go! Hai murid-murid, hari ini kita akan membuat latihan bina ayat untuk tema yang terakhir untuk sukatan pelajaran kami iaitu ekonomi dan keusahawanan. Ya, kami telah tiba di tema yang terakhir. Marilah kita tengok pada tajuk yang diberikan. Okey, gambar di bawah menunjukkan situasi di sebuah bank. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang situasi di bank itu berdasarkan gambar. So, 在这一个题目里面呢，我们要讲的就是跟经济还有企业家相关的一些题目。So， 今天在第一个题目，我们要造5个句子呢，就是在银行里面的状况 situasi di sebuah bank。So, mula-mula kita tengok pada gambar ini. Okey, adakah kamu pernah pergi ke sebuah bank? Okey, di dalam bank biasanya kami ada bangku, ada mesin ATM, ada counter dan sebagainya. Inilah situasi di dalam sebuah bank. So, 首先我们来看它应该要有的名词是什么呢？ kita namakan peralatan ataupun alat-alat yang terdapat di dalam bank. So, mula-mula kita ada mesin ATM ataupun dikenali sebagai mesin pengeluaran wang. Mesin pengeluaran wang, 就是 ATM 机啦。So, yang kedua, CCTV. CCTV dinamakan sebagai kamera litar tertutup. Kamera litar tertutup, 就是 CCTV. Okay. Yang ketiga, counter. Kamu boleh mendapatkan perkhidmatan daripada pegawai bank di counter-counter ini. Pegawai bank, 就是银行的这些职员。Pelanggan, 客户。Bangku, bangku ialah tempat duduk, tempat menunggu. Borang, kamu perlu mengisi pelbagai borang untuk berurusan di counter. 你要填各种的表格。Counter pertanyaan, sekiranya kamu terdapat sebarang pertanyaan, kamu boleh tanya di counter pertanyaan. Dompet, lelaki itu memasukkan wang ke dalam dompetnya. Pengawal keselamatan, showway. Itulah nak kata-kata nama yang perlu kamu tahu. So, 这些名词一定要会的。首先我们来看的是动词。bolehkah kamu namakan kata-kata kerja ataupun aktiviti-aktiviti yang terlibat di dalam gambar ini? 你可不可以讲一下在这个图片里面呢有的动词？ 第一个 beratur mengeluarkan wang. Pelanggan-pelanggan ini beratur untuk mengeluarkan wang dari mesin pengeluaran wang ATM. Yang kedua, menyimpan. Lelaki ini menyimpan wang ke dalam dompetnya setelah mengeluarkan wang dari mesin pengeluaran wang. Mengawasi, iaitu pengawal keselamatan ini mengawasi keadaan di dalam bank. Mengisi, pemuda ini sedang mengisi borang. Menjawab, pegawai bank ini sedang menjawab soalan yang ditanya oleh seorang wanita. Menunggu, semua pelanggan ini mereka sedang menunggu giliran mereka untuk berurusan di counter. Dan yang terakhir, mendapatkan perkhidmatan untuk berurusan di counter. Mendapatkan perkhidmatan, 得到服务。So, terdapat 7 kata kerja ataupun aktiviti yang boleh jelas kami nampak dari gambar ini. 我们可以看到总共有7个很明显的动词在这里。So, sekarang masa telah tiba untuk kami buat bina ayat. Kami bina ayat dengan kata kerja yang telah kami senaraikan. So, 现在我们要去什么呢？我们要去造句了。So, aktiviti yang pertama,
Okay, aktiviti yang pertama paling senang. Beberapa orang pelanggan, okay, kerana di sini kita perlu membina ayat berdasarkan situasi. So, kita tidak boleh menggunakan kita tidak boleh menggunakan setiap orang, tetapi kita perlu menggunakan nama ataupun okay, seorang, dua orang. Okay, subjeknya adalah seperti seorang wanita, Ali, Abu, seorang pelanggan dan sebagainya. So, di sini beberapa orang pelanggan sedang beratur dengan tertib untuk mengeluarkan wang tunai dari mesin pengeluaran wang. Cikgu ulang sekali lagi. Beberapa orang pelanggan sedang beratur dengan tertib untuk mengeluarkan wang tunai dari mesin pengeluaran wang. Faham? Yang kedua, seorang pemuda ataupun berikan nama kepada pemuda itu. Jin Xiang menyimpan wang ke dalam dompetnya. Setelah mengambil wang itu dari mesin pengeluaran wang supaya tidak tercicir. 如果你要更短的可以 Jin Xiang menyimpan wang ke dalam dompetnya supaya tidak tercicir. Tercicir 意思叫遗失。然后呢，我们来看第三个图片。这个守卫在做什么呢？这pengawal keselamatan berdiri di pintu masuk. 为什么？ Untuk mengawasi keadaan di bank supaya menjaga keselamatan semua pelanggan. So, 他必须要照顾到所有客户的安全，不然，银行是有很多钱的地方， so 很危险，那随时都可能会有抢劫案之类发生。所以这pengawal keselamatan perlu berdiri di pintu masuk untuk mengawasi keadaan di dalam bank supaya menjaga keselamatan semua pelanggan. 第四个， so seorang pemuda ataupun ahli ataupun seorang pelanggan lelaki sedang mengisi borang untuk membuka akaun simpanan di bank itu. Seorang pemuda sedang mengisi borang untuk membuka akaun simpanan di bank itu. Faham? 来我们来看第五个句子。ayat yang kelima. So, seorang pegawai bank sedang menerangkan atau sedang menjawab soalan yang ditanya oleh seorang pelanggan wanita di kaunter pertanyaan. So, 你可以讲 menerangkan sesuatu ataupun menjawab soalan yang ditanya. 容易一点啦，就是在回答他发问的问题。ayat yang ke-6. Beberapa orang pelanggan sedang menunggu giliran mereka 在等着他们的那个 turn dengan sabar, 很有耐心来等 menunggu giliran mereka dengan sabar untuk mendapatkan perkhidmatan perbankan. perkhidmatan perbankan 就叫做银行的服务，一切跟银行有关系的服务。Dan ayat yang ke-7, yaitu aktiviti yang terakhir. Seorang pegawai bank sedang memberikan layanan yang mesra kepada pelanggan yang berurusan di kaunter. Memberikan layanan yang mesra 就是说给予很友善的这一个对待给这一个客户，明白吗？ ayat yang ke-7 telah kami siapkan. So, 同学们，我们已经做完了刚才situasi di dalam bank. So, 我们来第二题. Sekarang soalan yang kedua. Arahannya adalah seperti begini. Poster di bawah menunjukkan ciri-ciri seorang usahawan yang berjaya. Usahawan dalam Inggris ialah entrepreneur ataupun dalam bahasa Cina disebut sebagai 企业家. Ciri-ciri 特征. 一个成功的企业家呢有什么特征？ Tulis 5 ayat yang lengkap tentang ciri-ciri seorang usahawan yang berjaya. Tulis 1 ayat untuk setiap gambar. So, di sini kami terdapat 5 gambar. Oleh itu, kita perlu tulis 5 ayat. Dan tulis 1 ayat sahaja untuk 1 gambar. So, ini ialah Jack Ma. Jack Ma seorang usahawan yang sangat berjaya. 这个马云是一个非常非常成功的一个商人或者企业家都能。所以我们来看
Ciri yang pertama untuk menjadi usahawan yang berjaya, mestilah tidak mudah berputus asa, 不能够容易轻易放弃，sanggup mengambil risiko， 愿意或者是敢去冒险， bersikap rajin， 这个是很肯定啊，就是说一定要勤劳。berwawasan dan berpandangan jauh， 一定要有远见，要有志向，要有伟大志向。dan creative dan inovatif， 要有创意力，还有创造力。So, sekarang kita akan membina ayat menggunakan 5 gambar yang diberikan. So, sekiranya kita menggunakan soalan tanya, ciri-ciri, kita perlu menggunakan subjek seperti kita, seseorang usahawan dan sebagainya. 我们要用 kita 或者 seorang usahawan yang berjaya perlu 怎样怎样，或者是 seseorang usahawan perlu 怎样。So 它的 subject 是这样，不可以用名字的。比如说第一个 ，So seseorang usahawan yang berjaya， seseorang usahawan yang berjaya tidak akan mudah berputus asa. Mengapa? Tidak mudah untuk berputus asa ataupun tidak mudah berputus asa dan ketika menghadapi kegagalan， 当他在面对失败的时候， malahan akan berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri， so 也会积极的去加强自己的弱点， kelemahan 叫弱点。So seseorang usahawan yang berjaya tidak akan mudah berputus asa ketika menghadapi kegagalan, malahan 况且 akan berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri， 也会努力的去加强自己的弱点。yang kedua, seseorang usahawan perlu sanggup mengambil risiko， 一定要愿意去什么呢？ 去冒险， untuk menghasilkan produk baru， 去生产新的这一个产品 dan mendapatkan peluang perniagaan serta bersedia untuk menghadapi kerugian。 So 他一定要冒险，怎样冒险呢？第一，你要生产新的产品；第二，去争取做生意的机会；然后呢，他必须要准备去承担这个亏损，这个就叫冒险。如果你怕亏损呢，你永远不会去冒险；如果你没有冒险呢，你就不会赚到更多的钱。yang ketiga, seseorang usahawan perlulah bersikap rajin， 为什么？ dan bekerja lebih masa， work overtime， 就是说加班， supaya memperkembang perniagaannya dan tidak akan merungut keletihan。 他要去发展他的生意。 So seseorang usahawan perlu bersikap rajin dan bekerja lebih masa supaya memperkembang perniagaannya dan tidak akan merungut keletihan。 So 虽然他是做工家时，他也不会去埋怨的。yang keempat, seseorang usahawan yang berjaya akan berwawasan dan berpandangan jauh, dan sentiasa ingin， 你在这里选一个也可以啦。dan sentiasa ingin， 或者是 kerana dia ingin mencapai sasaran yang ditetapkan， supaya perniagaan menjadi lebih mantap dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak。 再讲多一次， seseorang usahawan yang berjaya akan berwawasan dan berpandangan jauh kerana dia ingin mencapai sasaran yang ditetapkan supaya perniagaan menjadi lebih mantap dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak。 就是说他生意变得更稳定，然后他得到更多的盈利。 最后一个， seseorang usahawan yang berjaya perlu kreatif dan inovatif， dan mencari idea untuk menghasilkan produk baru supaya dapat memenuhi permintaan pelanggan。 所以他永远会去找一些新的 idea， 去生产一些新的产品，用来满足 memenuhi permintaan
满足他的客户的需求。So, seseorang usahawan yang berjaya, okay, perlulah kreatif dan inovatif dalam mencari idea untuk menghasilkan produk baharu supaya dapat memenuhi permintaan pelanggan. So, itu sahaja yang Cikgu So ingin sampaikan pada hari ini untuk kelas kami pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, kamu bolehlah menaip komen anda di ruang komen di bawah. So, sekiranya anda suka akan video Cikgu So, sila klik like ataupun subscribe supaya anda akan mendapat notifikasi yang paling terkini daripada Cikgu So. Sekian sahaja. Bye. If you like my channel after watching my videos, don't forget to subscribe and like my video. That's all for today. Bye.